Selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Shalom dan semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersukacita. Hari ini kita akan memulakan siri baru iaitu mengenai buku Yosua. Saya berharap melalui siri buku Yosua ini kita dapat mempelajari bagaimana Yosua iaitu pengganti kepada Nabi Musa berjaya membawa umat Israel menaluki tanah Kanaan. Mari kita membuka Alkitab dan membaca bersama-sama buku Yosua bab 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Buku Yosua adalah buku yang ke-6 dalam Perjanjian Lama, iaitu selepas buku Ulangan. Mari kita membaca firman Tuhan kalau kita sudah dapat cari, dan bersama-sama kita membaca ayat yang pertama bab 1. Selepas kematian Musa, hamba Tuhan itu, Tuhan berfirman kepada Yosua anak Nun, penolong Musa. Tuhan berfirman, "Hambaku Musa sudah meninggal. Hendaklah kamu bersiap sedia, engkau dan semua umat Israel. Seberangilah sungai Yordan dan pergilah ke tanah yang hendak aku berikan kepada mereka. Aku telah memberitahu Musa bahawa seluruh tanah yang kamu jejaki telah aku berikan kepadamu dan kepada semua umatku. Sempadan wilayah kamu akan bermula dari gurun di sebelah selatan sampai ke pergunungan Lebanon di sebelah utara. Dari sungai yang besar, iaitu sungai Efrat di sebelah timur dan meliputi negeri orang Het sampai ke Laut Tengah di sebelah barat. Hai Yosua, tidak seorang pun akan dapat mengalahkan engkau selama engkau hidup. Aku akan menyertai kamu sebagaimana aku telah menyertai Musa. Aku akan sentiasa menyertai engkau dan tidak sekali-kali meninggalkan engkau." Ayat yang ke-6. Hendaklah engkau yakin dan berani, kerana engkau akan menjadi pemimpin umat ini apabila mereka melalui tanah yang ku janjikan kepada nenek moyang mereka. Hendaklah engkau yakin dan berani, dan pastikanlah supaya engkau mentaati seluruh Taurat yang diberikan oleh hambaku Musa kepadamu. Jangan lalaikan mana-mana bahagian Taurat itu supaya engkau berjaya ke manapun engkau pergi. Pastikanlah supaya kitab Taurat sentiasa dibacakan kepada umatku semasa kamu beribadat. Gajilah kitab itu siang dan malam. Pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, engkau akan makmur dan berjaya. Ingatlah perintahku kepadamu, supaya engkau yakin dan berani. Jangan takut ataupun tawar hati, kerana aku, Tuhan Allahmu, menyertai engkau ke mana sahaja engkau pergi. Dalam ayat yang pertama sahaja, kita mengetahui bahawa umat Israel ini berada dalam satu era yang baru. Kenapa dia era yang baru? Kerana pemimpin unggul mereka, iaitu Nabi Musa, telah meninggal dunia. Nabi Musa merupakan tokoh yang telah memimpin umat Israel ini keluar daripada Mesir dan mengharungi padang gurun bersama-sama dengan mereka selama 40 tahun. 40 tahun itu adalah satu tempoh yang sangat-sangat lama. Bayangkanlah 40 tahun itu adalah seakan-akan kawan lama yang begitu rapat ataupun seperti ayah yang telah membimbing kita sejak muda lagi. Tetapi Musa telah meninggal. Umat Israel telah berkabung bagi Musa selama 30 tahun. Ini menunjukkan betapa ketidakrelaan mereka berpisah dengan Nabi Musa. Namun, pada masa ini jugalah
Tuhan telah berfirman kepada umat Israel, iaitu dalam ayat yang kedua. Tuhan berfirman, hendaklah kamu bersiap sedia, seberangilah sungai Yordan dan pergilah ke tanah yang hendak aku berikan kepada mereka. Di sini Tuhan telah memberi satu visi yang begitu jelas, iaitu menaluki tanah Kanan yang telah dijanji akan diberikan kepada umat Israel. Ini membawa poin pertama hari ini. Kita perlu mempunyai visi ataupun matlamat yang jelas untuk hidup kita. Tanpa visi dalam hidup kita, kita tidak akan dapat menaluki kehidupan kita. Kehidupan kita akan menjadi huru-hara dan tanpa tujuan. Jika kita mengakui kita tidak ada apa-apa visi atau matlamat untuk hidup kita, kita boleh minta daripada Tuhan Bapa kita. Dia berjanji akan memberikan kebijaksanaan kepada kita, kepada sesiapa yang benar-benar meminta daripada Dia. Bukan sahaja kita perlu mempunyai matlamat atau visi yang jelas, kita juga harus bersiap sedia, seberangi sungai dan pergi. 3 ayat ini mengingatkan kita bahawa kita perlu bertindak, bukan sahaja cuma mempunyai visi yang agung. Ia juga mengingatkan umat Israel supaya bangkit daripada kesedihan kerana kematian Nabi Musa. Sudah tiba masanya untuk bergerak dan mencapai apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita juga perlu mempelajari daripada umat Israel. Mungkin kita masih lagi terjerat dalam keadaan kegagalan yang lepas, ataupun sudah begitu lama kita tidak menerima cabaran yang baru dalam belayanan ataupun dalam kehidupan kita. Mungkin juga kehidupan kita sudah begitu lama selesa sehingga tidak lagi mempunyai azam untuk menaluki tahap yang lebih tinggi. Semoga ayat Tuhan mengingatkan kita bahawa kita perlu bangkit, menyeberangi sungai dan pergilah ke tempat yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada kita. Langkah kedua yang perlu kita ambil setelah kita mempunyai visi dan sudah bersiap sedia untuk bergerak ialah berpekalkan dengan kepercayaan kepada ayat Tuhan. Umat Israel baru saja menyambut seorang pemimpin yang baru, iaitu Yosua. Tetapi pemimpin yang baru dan muda ini telah ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa mereka menaluki tanah Kanan yang penuh dengan musuh-musuh yang gagah dan kuat. Ayat ketiga yang berbunyi sebegini, aku telah memberitahu Musa bahawa seluruh tanah yang kamu jejaki telah aku berikan kepadamu. Jika kita telitikan ayat yang kita baru baca ini, kita mendapati bahawa Tuhan telah memberikan seluruh tanah yang dijejaki. Telah yang ditanda dengan merah ini bukan akan. Tuhan bukan berkata, saya akan memberikan seluruh tanah. Dia telah memberikan seluruh tanah. Mata fizikal kita selalu memberitahu kita apa yang tidak dapat kita lakukan. Mata fizikal kita memberitahu kita pemimpin agung Musa sudah meninggal. Mata fizikal kita memberitahu kita sungai Yordan adalah dalam dan airnya deras. Mata fizikal kita memberitahu kota Musa kebal dan orangnya seperti giant. Mata fizikal memberitahu kita perkara-perkara yang tidak dapat capai. Tetapi kita ada juga sepasang mata rohani yang diberikan oleh Tuhan
untuk melihat apa yang boleh dicapai oleh Tuhan. Mata rohani ini cuma boleh melihat melalui kepercayaan terhadap Tuhan. Iman ini adalah berasaskan kepada ayat Tuhan. Umat Kristian harus mempunyai mata rohani untuk menghadapi dan menerima cabaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mata rohani mendorong kita terus menuju ke matlamat atau visi yang telah dikurniakan oleh Tuhan. Kita perlu sentiasa membaca dan memahami firman Tuhan dan sentiasa mendekati Tuhan supaya mata rohani kita dapat nampak dengan lebih jelas dan jauh. Tidak heran kenapa Tuhan menyuruh dan mengingati Yosua dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 yang berbunyi, pastikanlah supaya engkau mentaati seluruh Taurat yang diberikan oleh hamba-Ku Musa kepadamu. Jangan lalaikan mana-mana bahagian Taurat itu supaya engkau berjaya ke manapun engkau pergi. Pastikanlah supaya kitab Taurat sentiasa dibaca kepada umatku semasa kamu beribadat. Gajilah kitab itu siang dan malam. Pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, engkau akan makmur dan berjaya. Sekali lagi, Tuhan mengingati kita untuk mempunyai mata rohani yang jelas dan memperkuatkan iman kita terhadap Tuhan. Maka kita perlu sentiasa mementingkan dan membaca ayat-ayat Tuhan. Perkara ketiga yang ingin saya sampaikan ialah janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Daripada ayat pertama hingga ke ayat yang ke-9. Bolehkah anda kira berapa kalikah ayat hendaklah engkau yakin dan berani berulang? Hendaklah engkau yakin dan berani dalam passage ini. Boleh cuba kira tak? Ataupun you teka. Sebanyak 3 kali Tuhan menyeru kepada Yosua supaya yakin dan berani. Ini juga menunjukkan kepada kita pada masa itu Yosua memang berasa takut dan kurang keyakinan diri. Apa tidaknya Nabi Musa, iaitu mentor Yosua, baru sahaja meninggal dunia. Dia telah kehilangan bantuan yang paling penting dalam hidupnya. Sekarang, dia telah ditugaskan pula untuk memimpin umat Israel yang bukan sahaja begitu ramai, malah suka dikawal. Bukan itu sahaja, Yosua perlu memimpin umat Israel ini untuk bertempur dengan musuh-musuh dan menaluki tanah Kanan. Sudah tentunya hatinya berasa takut. Namun, Tuhan kita maha mengetahui. Dia faham akan perasaan kita. Mari kita cuba pula mengira berapa kalikah ayat aku akan menyertai engkau dalam perangkan yang kita baca tadi. Daripada ayat yang pertama hingga ke ayat ke-9 itu, berapa kalikah aku akan menyertai engkau berulang? 3 kali juga. Allah adalah Tuhan yang setia, faithful. Rahmatnya adalah sentiasa mencukupi untuk kita. Janjian Tuhan ini memberikan kita kelegaan dalam kita menghadapi cabaran di hadapan kita. Bila-bila masa kita dalam keraguan ataupun berasa seperti tidak bertenaga ingin meneruskan perjuangan, ayat Tuhan mengingatkan kita. Dalam kita memulakan perjalanan baharu tahun ini dan menuju ke visi atau matlamat kita, kadang-kadang kita akan berasa takut dan berputus asa. Semoga ayat Tuhan yang begitu pasti dan ringkas menggalakkan kita semua.
Jangan takut ataupun tawar hati, kerana aku, Tuhan, Allahmu, menyertai engkau ke mana sahaja engkau pergi. Sekian, terima kasih.